Dalam bab 6 ada beberapa perkara yang pelajar perlu tahu, yang pelajar dah belajar sebelum ni, tentang ciri-ciri dalam bulatan. Yang pertama ialah jejari. Jejari ialah panjang daripada pusat ke lilitan. Yang kedua ialah diameter. Diameter daripada lilitan melalui pusat dan terus ke lilitan. Jadi diameter ialah 2 kali ganda jejari. Okey, seterusnya sama macam diameter tetapi tidak melalui pusat. Itu kita panggil perentas. Dan bentuk seperti pizza kita panggil sebagai sektor bulatan, dan yang keliling bulatan kita panggil lilitan. Konsep nombor 2, 3, 4 dan 5 pelajar dah belajar sebelum ni, dan kita tak gunakan dalam bab 6 tingkatan 3 ni. Okey, seterusnya adalah sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok. Apa maksud dicangkum? Jika satu sudut dibentuk dalam bulatan, melibatkan panjang lengkok yang kecil, dia akan menghasilkan sudut yang kecil. Semakin besar kita besarkan panjang lengkok tu, semakin besar sudut kita akan dapat. Jadi sudut yang terhasil di lilitan ada kaitan dengan panjang lengkok. Okey, itulah yang dimaksudkan tentang sudut yang dicangkum. Okey, kita kena tahu dulu di mana panjang lengkok yang berkaitan dengan sudut tersebut. Okey, bila kita dah kenal pasti yang mana satu panjang lengkok yang dicangkum oleh sudut tersebut, baru kita boleh belajar konsep pertama dalam bulatan, iaitu sudut yang dicangkum oleh panjang lengkok yang sama akan menghasilkan sudut yang sama besar. Okey, kalau kita tengok sudut X, panjang lengkok dia di bawah, dan sudut Y, panjang lengkoknya di bawah, berkongsi. Maksudnya sama besar. Jadi bila sama besar, kita boleh aplikasikan konsep nombor 1, sudutnya adalah sama. Okey. Contoh yang kedua pula ialah sudut X, panjang lengkok dia di bawah, dan sudut Y, panjang lengkoknya di bawah. Okey, tetapi ditandakan panjang lengkok tu sama. Okey, sama. Jadi panjang lengkok dia sama, dia akan menghasilkan sudut yang sama besar. Okey, dan contoh C pula sama macam contoh yang kedua. Okey, tetapi dua-dua sudutnya di pusat. Panjang lengkok sama, dua-dua di pusat, jadi dia akan menghasilkan sudut yang sama besar juga. Okey, latihan 1 dalam buku modul, berdasarkan setiap rajah berikut, hitamkan sudut-sudut yang sama besar. Untuk latihan A, B dan C, kita lihat panjang lengkok yang telah ditandakan sama. Jadi kita hitamkan sudutnya di atas. Okey, A, B dan C. Tetapi untuk yang D, dia menggunakan ukuran. Jadi kita lihat PS panjang dia 4 cm, QR panjang dia 4 cm. Jadi kita tahu panjangnya sama, dia akan menghasilkan sudut yang sama. Okey, untuk soalan nombor 2, jelas kita nampak nilai X sama dengan 30. Soalan nombor 2B, ketiga-tiga sudut berkongsi panjang lengkok yang sama, jadi X sama dengan 30. Okey, soalan C, X dan 28 berkongsi panjang lengkok yang sama. Syarat dia mesti kedua-duanya sudut di lilitan ataupun di pusat. Jadi kita tak boleh ambil 80. Jadi X sama dengan 28. Manakala D, kita nampak sudut X tu panjang lengkok dia ada 3 yang sama besar. Jadi maksudnya X, 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 ada 3 X yang sama besar. Okey. Jadi kita gunakan
kita tolakkan sudut keseluruhan 360 tolak 276. Okey, dapat jawapan dia 84. Jadi 80, nak cari nilai X, 84 bahagikan dengan 3 sebab sama besar. Jadi X sama dengan 28. Okey, latihan 3 pula, kita melihat perkadaran panjang lengkok. Jika panjang lengkok dia sama, dia akan menghasilkan sudut yang sama. Tetapi jika panjang lengkok dia 2 kali ganda besar, kita kena darab 2 lah. Okey, kalau dia 3 kali ganda besar, kena darab 3. Kalau sudut tu lebih kecil daripada yang diberikan, jadi operasi dia ialah bahagi. Kalau 3 kali ganda dia dibesarkan, kita bahagi 3 lah. Kalau 2 kali ganda dia besar, kita bahagi 2. Okey, seterusnya kita bincang tentang konsep yang kedua, sudut dalam bulatan. Masih lagi panjang lengkok yang sama, tetapi satu sudut berada di pusat. X berada di pusat dan satu sudut berada di lilitan. Panjang lengkok masih lagi sama. Panjang lengkok masih lagi sama. Okey, jadi jika panjang lengkok sama dan satu sudut berada di pusat dan satu sudut berada di lilitan, kaitan dia ialah 2 kali ganda. Sudut yang di pusat sentiasa lebih besar daripada sudut di lilitan. Jadi jika pelajar nak cari sudut di pusat lebih besar, darab 2. Jika pelajar nak cari sudut yang di lilitan dia lebih kecil, operasi dia ialah bahagi 2. Okey, latihan 2 dalam buku modul. Nombor 1, nyatakan hubungan antara sudut-sudut yang ditandakan berikut. O ialah pusat bulatan. Jadi satu sudut berada di pusat, satu sudut berada di lilitan. Yang di pusat sentiasa lebih besar. Jadi pelajar tulis yang di pusat, cara yang di pusat A. A sama dengan 2B sebab B tu kecil. Okey, yang B yang di pusat ialah C. C sama dengan 2D. Seterusnya M sama dengan 2N. Dan yang terakhir X sama dengan 2Y. Sudut di pusat sentiasa lebih besar daripada di lilitan. Okey, jika pelajar nak cari sudut yang di pusat, darab 2. Jika nak cari sudut yang di lilitan, bahagi 2. Okey, latihan nombor 2, cari nilai sudut. Yang pertama, M di pusat. Okey, M di pusat lebih besar. Jadi 20 darab 2, jawapannya 40. B, 50 di pusat, N di lilitan. Jadi N tu kecil. 50 bahagi 2, 25. C, X di lilitan, dia kecil. Di pusat mesti lagi besar. Jadi 220 bahagi 2, X sama dengan 110. Dan yang terakhir, kedudukan sudut tu dia mesti sepadan. Jadi 90 kita tak boleh gunakan 90, kita kena gunakan yang lagi satu, 270. 270 nak cari di lilitan, bahagi 2, jadi Y sama dengan 135 darjah. Konsep ketiga ialah melibatkan sudut dalam semi bulatan. Apa maksud semi bulatan? Semi bulatan bermaksud separuh bulatan. Jadi pelajar kena rujuk dahulu diameter. Di mana diameter, sebab diameter tu membahagi 2 bulatan tersebut. Okey. Kemudian lihat segitiga dalam separuh bulatan tersebut. Sudut yang di tengah-tengah, nilai dia ialah 90 darjah. Okey, jadi dalam latihan 3, pelajar kena cari dulu mana diameter, tandakan dia punya diameter, bagi A, bagi B, bagi C dan juga D. Selepas tandakan diameter, pelajar cari sudut berada dalam separuh bulatan. Okey, yang mana sudut yang di tengah? Okey, yang A, sudut 90 darjah pada huruf A. Yang B, sudut 90 darjah pada F. Yang C, sudut 90 darjah pada K. Dan D, sudut 90 darjah pada S.